لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال عليه الصلاة والسلام من أحيا سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, baca doa sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan paling utama, kita betulkan dulu niat kita duduk dalam majlis semata-mata untuk sukakan Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi dua ganjaran yang disebutkan dalam hadis. Yang pertama, menjadi jiran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Man ahya sunnati faqad ahabbani man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang hidupkan sunnah-sunnahku, dia cinta pada aku. Dan siapa cinta pada aku, dia akan bersama denganku di dalam syurga. Dan ganjaran yang kedua, ganjaran mendapatkan pahala syahid sebanyak 100 kali. 100 kali. Man tamassaka bis sunnati 'inda fasadil ummah falahu ajru mi'ata syahida. Siapa yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku ketika zaman fasad, ketika zaman yang penuh dengan kerosakan, orang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, orang menganggap sunnah Nabi ni lapuk, orang menganggap sunnah Nabi ni tidak lagi relevan untuk diamalkan, tapi ada yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi, falahu ajru mi'ata syahida. Dia akan diberi ganjaran 100 kali mati syahid. Nah, jadi kita niat menghidupkan sunnah Nabi dengan pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita dapat ilmu, dalam masa yang sama dapat juga ganjaran menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula semuanya dengan niat lah. Jadi kita niat dalam hati kita nak hidupkan sunnah, nak dapat redha Allah, nak bagi Nabi suka, nak bagi Nabi ni sayang pada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia kenal kita semua lah. Dia kenal setiap daripada kita, dia kenal. Disebutkan dalam sebuah hadis, apabila satu orang hamba Allah ni dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada satu malaikat yang Allah cipta khas, malaikat selawat. Malaikat ni ada banyak. Ada 10 yang wajib kita tahu. 10 tu Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Lepas tu Rakib, Atid, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, 10. Itu yang wajib kita tahu nama beserta dengan tugasan dia. Tapi ada banyak lagi malaikat-malaikat lain yang kita tak tahu, yang jumlah dia sangat-sangat banyak, sangat-sangat banyak, sehingga kan ulama kata cukup kita beriman secara ijmali, iaitu kita beriman secara umum. Umum maknanya kita beriman malaikat tu ramai, banyak, tak tahu berapa dan tak tahu nama apa, tak tahu apa tugasan mereka. Yang penting ramai. Itu tafsir ijmali, iman ijmali kepada para malaikat. Kalau iman yang tafsili, iman yang tafsil yang terperinci, 10 tu saja.
10 tadi itu saja beserta dengan tugas-tugas mereka. Dengan tertukar pula lah. Jibril kerja apa, Mikail kerja apa, Israfil kerja apa, Israel kerja apa. Satu persatu tu kita kena tahu. Tapi di kalangan malaikat yang ijmali tadi itu, ada yang dicipta oleh Allah untuk rukuk saja kepada Allah. Ada yang dicipta untuk sujud saja. Ada yang dicipta untuk qiyam saja. Memang Allah cipta dia akan duduk qiyam saja sampai kiamat. Punya banyaknya malaikat. Sampai kerja mereka pun adalah satu tu saja, satu tugasan tu saja. Seumur hidup mereka daripada sebelum bumi diciptakan lagi. Diciptakan malaikat tu hanya untuk sujud pada Allah saja. Ada malaikat yang diciptakan untuk menjaga setiap helaian-helaian daun di atas muka bumi. Pokok-pokok, setiap butir pasir, ada malaikat yang menjaga. Setiap titisan hujan yang turun, semuanya ada malaikat yang bawa. Itu semua anak-anak buah malaikat Mikail. Pasal malaikat Mikail ni kerja dia menguruskan rezeki. Bukan memberi rezeki, menguruskan. Pengurus. Pengurus besar. Pengurus besar ni dia bukan pemilik syarikat. Dia pengurus besar sahaja. Macam kita PKFC ada yang baju lain sikit tu manager tu. Dia bukan owner bukan yang tu. Owner duduk di rumah, dia tak turun ke KFC tu. Dia manager. Jadi malaikat Mikail ni manager. Dia bukan pemberi rezeki itu Allah. Dia menguruskan. Dan dia ada anak buah dia kecil bawah tu yang menguruskan, menyampaikan rezeki. Yang menyebabkan buah-buahan tu tumbuh dengan sekata. Tu semua ada malaikat yang menjaga. Jadi ada satu malaikat disebutkan dalam hadis, tak disebut nama dia. Cuma Nabi SAW bagi tahu Allah menciptakan malaikat khusus, yang setengah ulama kata malaikat selawat. Malaikat selawat. Malaikat ni diciptakan khusus untuk mencari-cari di seluruh dunia ni ada tak siapa-siapa yang berselawat kepada Nabi SAW. Kalau ada, dia akan mai dekat orang tersebut. Makna kata malaikat ni ramai. Dia tengok ada orang selawat aja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa-apa jenis selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala nabil ummi. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Apa-apa jenis selawat. Selawat tunjina, selawat syifa, selawat apa-apa selawat. Kan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, selawat Ibrahimiyah. Apa-apa jenis selawat, malaikat tu akan mai, dia akan duduk sebelah, dia akan kira bilangan selawat yang kita buat, dan dia akan ketik nama kita, ketik nama mak kita, ketik nama pak kita. Dia tunggu sampai kita berhenti selawat. Habis dah. Dia pergi ke mana lepas tu? Dia akan terus terbang, laju ke Madinah Al-Munawwarah, ke makam Nabi SAW. Dia akan duduk di sebelah kubur Nabi SAW, dan dia akan bacakan nama orang yang berselawat beserta dengan jumlah dia sekali. Hari ini Muhammad Ali bin Abdullah, jumlah selawat yang dia baca 100 kali. Laporkan kepada Nabi SAW, dan Nabi dengar. Nabi hidup di dalam kubur Nabi SAW. Sebab tu bila kita pergi ziarah Nabi, kita bagi salam pada Nabi. Bagi salam macam orang hidup. Memang hidup kan. Dan benda ni menjadi khilaf besar ni di India sana, sehingga ulama pecah jadi dua grup. Satu dia panggil ulama hayati, satu lagi ulama mamati. Ulama hayati ni mereka beriktikad bahawa Nabi SAW itu masih hidup di dalam kubur. Satu lagi kumpulan dia kata tak, mati dah, sama aja macam kita semua, mati-mati jadi mereka pun kata dia sama aja macam kita, tak ada apa-apa beza dengan kita. Duduk di dalam kubur tu kaku, tak boleh buat apa. Itu mamati, itu belah kiri.
Hak belah kanan yang dipersetujui oleh ahli sunnah wal jamaah, yang menjadi pegangan kita majoriti umat Islam, ialah Nabi SAW itu hidup di dalam kubur. Sebab tu ulama semua mensunatkan bila kita pergi ke Madinah, kita, kalau kita baca dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah, adab-adab menziarahi Nabi SAW, bila kita lalu ni makam Nabi ni, kalau orang perempuan lalu kat belakang kan, orang lelaki lalu kat depan. Lalu kat depan tu, depa kata dalam kitab tu bagi tahu adab untuk memberi salam kepada Nabi yang paling terbaik sekali ialah kita duduk di bahagian perut Nabi SAW. Nampak ada nama, kan ada nama Nabi, Abu Bakar, Umar. Di mana nama Nabi tu, di situlah wajah Nabi. Di situlah wajah. Jadi kat mana yang paling terbaik sekali untuk bagi salam ialah bila kita pergi ke depan sikit, iaitu di tempat Umar, di tempat kita menghadap nama Umar, ataupun ke tepi sikit lagi. Makna kata di perut Nabi SAW, pasal dia duduk belah pih ni. Duduk belah pih Nabi, lepas tu belakang Nabi itu Abu Bakar, belakang Abu Bakar tu Umar. Dia duduk macam tangga. Dan semua menghadap ke arah kiblat. Kiblat belah sana kan. Kiblat belah sana, kita lalu ke sana. Bila kita lalu, kita menghadap ke belah kiri ni, kita bagi salam. Berhenti di bahagian perut Nabi SAW, iaitu berhadapan dengan nama Umar radhiyallahu anhu, dan kita menghadapkan wajah kita kepada nama Nabi SAW dan angkat tangan bagi salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kan? Pasal apa? Imam Nawawi dan juga dalam kitab Fadilat Haji, Maulana Zakaria rahmatullah alaih bagi tahu, bila orang meninggal ni, depa akan duduk mengiring. Duduk mengiring menghadap ke kiblat. Dan bila mengiring menghadap ke kiblat ni, dia punya mata dia tak payah angkat ke atas. Kalau nak tengok orang, kalau orang duduk depan kita, dia kena angkat ke atas gitu. Tapi kalau dia duduk di perut kita, dia tak perlu nak angkat mata tinggi sangat. Dia hanya perlu macam tu saja. Mata dia tak letih. Sampai macam tu ulama bahas tu. Sampai macam tu. Supaya Nabi selesa. Supaya Nabi selesa. Pasal mereka percaya Nabi hidup di dalam kubur tu. Jadi mereka kata duduk macam tu. Biar bagi Nabi ni tak payah nak angkat mata tengok depan. Jadi biar sikit saja. Duduk di bahagian perut tu. Bila kita duduk mengiring ni, buka mata sikit saja, terus sampai ke muka orang tu. Jadi amalan ulama-ulama terdahulu bila ziarah Nabi SAW, mereka akan duduk di bahagian perut dan menghadap. Apa-apa nak cerita, apa-apa nak lapor, kat situlah mereka akan cerita segala-galanya. Ada orang buat masjid, dia pun cerita, wahai Rasulullah, saya ni ada buat masjid di tempat saya, apa sekian-sekian. Dia cerita. Bercakap dengan kubur ni tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Ianya diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Kalau benda tu salah, mesti dah dihalang daripada dulu lagi. Tapi dalam hadis bagi tahu, orang yang duduk di dalam kubur mendengarkan apa yang orang di atas kubur tu buat, apa yang orang di atas tu bercakap. Jadi kalau kita pergi ziarah kubur mak ayah kita pun, kita boleh bercakap dengan dia. Kita tak dengar suara dia, tapi dia dengar suara kita. Tanya khabar, apa khabar kan? Macam mana duduk di dalam sana? Sebab itulah salah satu sunnah Nabi SAW, apabila masuk ke tempat perkuburan, yang pertama sekali kita bagi salam. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Kemudian apa kita kata? Kita kata antum sabiquna wa nahnu lahiqun. Kamu semua, antum, kamu semua. Kita panggil apa? Dia panggil apa nama dalam nahwu tu? Dia punya percakapan dia tu hadir. Dia ada hadir, dia ada ghaib. Kalau ghaib tu dia tak ada depan kita, dia. Kita bercakap tentang dia. Tapi bila bercakap tentang kamu, bermakna orang tu hadir depan kita. Betul tak? Kan? Hang pi mana? Kalau tak ada orang tu di depan kita, orang kata kita gila, hang cakap dengan siapa? Kan?
pasal menggunakan perkataan kamu, menggunakan perkataan kamu semua, menggunakan perkataan hang, hampa. Yang tu hadir, orang tu kena ada di depan. Kan? Hampa nak pergi mana? Hampa tengah duk buat apa? Ada orang tu di depan, baru dipanggil hadir. Tapi kalau orang tu tak ada di depan, dia jadi ghaib. Ghaib ni dia, depa, mereka. Pergi kedai mana? Kedai dia yang mana? Ada di ujung tu. Dia tak ada depan kita. Pasal itu dipanggil, itu sirah yang ghaib. Kalau orang yang kita menggunakan perkataan kamu, itu sirah yang hadir. Jadi dalam hadis menyebutkan, bila kita masuk dalam kubur, kita baca doa macam tadi itu, kan? Assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas kamu semua. Maknanya dia hadir, kan? Kami, antum sabiqun, hampa pergi dulu. Wa nahnu lahiqun, tak lama lagi kami pun join hampa. Tak lama lagi kami pun akan menyertai kamu semua. Tu yang pertama. Lepas tu masuk ke dalam pagar kubur tu, buka selipar, pegang pakai jari kiri, pegang gitu. Masuk dalam kubur, disunnahkan berkaki ayam. Disunnahkan berkaki ayam. Kaki ayam maknanya tak payah pakai selipar lah. Jangan pakai selipar, jangan pakai kasut. Sebab Nabi SAW bila Nabi ziarah kubur, Nabi akan buka selipar dan pegang. Jadi bila kita pergi ke perkuburan Baqi' di Madinah, di Madinah, biasa akan nampak ada orang duk pegang selipar bawa. Hak tu orang alim lah tu. Hak jenis tak reti ni dia masuk begitu saja, kan? Tapi tak haram pun, tak haram pun. Cuma makna kata kalau dia buat, dia ni berilmu. Dia tahu sunnah Nabi, dia nak hidupkan sunnah Nabi. Tidak pakai selipar ni di perkuburan ni mengingatkan kita kepada kematian. Rasa tu, biar bagi rasa tanah kubur tu di kaki. Tak lama lagi kita pun akan masuk dalam tu juga. Dan demi menghormati jasad-jasad umat Islam yang ada di situ, kita masuk rumah pun kita tak pakai selipar. Rumah ni, kan? Rumah, kita masuk masjid surau tak pakai selipar kerana kita menghormati rumah kita surau, kita tak mau bagi kotor. Jadi bayangkan di satu tempat tu semua, di situ ditanam umat Islam, orang yang ada kalimah, orang yang semayang, orang yang puasa, orang yang pergi bayar zakat, haji. Ada ustaz-ustaz, ulama-ulama, mak pak kita, semua dalam tu. Tengah duk berbaring ni, kita masuk dengan pakai selipar, beradab ke tak beradab? Pasal itulah Nabi SAW buka selipar. Kurang diamalkan pasal benda ni orang tak abah. Jadi bila kita pergi ziarah kubur buka selipar, orang tengok kita pelik. Kan? Tak mau bagi pelik, semua kena amal kat tu. Macam mana nak bagi orang amal? Orang tak tahu, kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Jadi kita pun buatlah pengajian. Mulai hari tu minggu lepas kita dah start buat live, FB live tu, pergi mana-mana pun duk setting ni telefon ni. Kita buka satu page nama dia Kiswah. Pasal saya dengan beberapa follower lah bercadang dan bercita-cita nak buka satu pusat pengajian, pondok agama dekat belah-belah sana tu, Sungai Kecil, Alau apa semua tu, belah kira Kedah, bahagian Kedah. Jadi saya ada satu grup madrasah di Negeri Sembilan. Kami namakan mereka sebagai Nawa. Nawa tu maksud dia berniat. Dan juga nama kampung kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi itu daripada Nawa. Pasal itu orang panggil Imam Nawawi kat dia, imam besar di kampung Nawa. Jadi kami pun namakan kampung kami sebagai Nawa. Jadi ada beberapa cawangan kami buka, bercadang nak buka. Ada dah tanah pun semua. Cuma di belah sini belum ada. Jadi saya pun bercadang nak buka di belah-belah sini. Tapi kami namakan sebagai Kiswah Kompleks Islam Nawa Kedah. Jadi Kiswah. Jadi kalau jumpa dalam Facebook tu like sebab saya akan masukkan semua kuliah di situlah. Boleh nak buat ulang kaji ke apa ke. Baik. Kita di ni'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nombor berapa dah?
Hari tu nombor 1 kita baca kan. Hadis nombor 1 kita baca. So kita hadis 76 lah, kita tak baca lagi. Baik. Ni Abang Din kita ada bawa contoh ni'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu ada buat ada tempah juga dengan tukang, minta tolong buat RM125. Kena. Pasal dia buat daripada kulit asli punya. Pasal nak sebiji macam yang Nabi SAW punya. Jadi lebih kurang macam ni lah. Macam ni dia punya bentuk dia. Atas ni dia bulat sikit, lepas tu tajam di atas. Bulat sikit, tajam di atas. Lepas tu dia ada 2 qibal. Qibal ni, tali ni, qibal ni. Ni tali. Dalam hadis tu sebut apa nama, mana tadi? Kaifa kana na'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala lahuma qibalan. Terdapat di selipar tersebut, di ni'al tersebut qibal. Qibal ni tali ni. Tali ni dia ada 2. Hari tu ingat tak saya bagi tahu kalau selipar Jepun dia ada 1 saja. Satu saja. Qibal dia tu 1. Jadi kita masuk jari macam tu. Jadi bila Nabi ni dia buat design special. Dia bubuh 2 qibal. Jadi bila kita masuk, dia akan jadi macam tu. Dia masuk sebelah sini. Satu lagi dia masuk kat sebelah situ. Jari tengah tu masuk ke tengah-tengah. Ini dinamakan qibalain. 1, 2. 1 qibal, 2 qibal. Qibal nama dia. Baik, dia pakai tali mengikat, dan dia ada, yang penting ni dua ni lah yang membezakan design yang Nabi buat dengan yang orang lain buat di seluruh dunia. Tak ada design yang seperti Nabi ini. Sampai sekarang ni saya tak bisa tengok lagi. Siapa-siapa buat selipar, tak pernah tengok lagi orang buat 2 tempat jari macam ni masuk jadi tengah lagu tu. Tak biasa nampak ya. Kalau ada, mungkinlah ada, tapi tak biasa tengok. Seluruh dunia semua duk buat selipar Jepun tu 1 saja, masuk 1 jari saja, kan? Baik. Aku nak tengok ke? Ni ada 2 ni. Hak ni apa dia? Cuma di belakang ni tak ada. Hak ni tambah. Nabi SAW tak buh di belakang ni. Hak ni pasal pakai kita takut keluar. Berapa dia? 100 ni. Saya dulu buat 125. Pasal kita kena order. Kena order dengan tukang. Dia akan buat pakai apa orang kata, pakai kulit. Baik. Jadi seperti mana yang saya dah bagi tahu sebelum ni, ni'al ataupun capal, dipanggil ni'al dalam bahasa Arab. Ni'al, ianya adalah satu identiti yang khusus ada pada Nabi SAW. Kalau jubah, semua orang pakai jubah masa tu. Kalau serban, orang-orang Islam pun pakai serban. Bahkan orang kafir pun pakai serban masa tu. Kan? Tapi serban dia ekor panjang bagi bawah. Jadi Nabi larang ekor panjang sangat serban ni supaya tidak menyerupai orang-orang kafir. Bila sampai ke Madinah, semua orang sahabat Nabi pakai kepiah. Sampai di Madinah tengok Yahudi pun semua pakai kepiah. Jadi Nabi perintahkan semua orang Islam pakai serban supaya membezakan antara kamu dan Yahudi. Jadi ada orang kata, serban ni adat orang Arabnya. Kan? Kita orang Melayu buat cara Melayu lah. Tak usah duk ikut-ikut budaya Arab kan, kata. Tak, bukan budaya Arab. Ianya perintah daripada Nabi SAW untuk membezakan kita dengan Yahudi. Yahudi kan pakai kepiah agak. Tapi kepiah mereka ni semakin halus sekarang ni. Dia bubuh tepek kat atas kepala. Dulu kepiah mereka serupa macam kepiah kita, sama. Lepas tu dia semakin kecil. Semakin kecil lah ni. Tapi dulu sama. Kepiah macam kita, tutup kepala lagu tu. Jadi Nabi suruh pakai kain di atas kepala untuk membezakan mana Yahudi, mana orang Islam. Budaya ke tu? Tak, perintah. Dia jadi ibadah. Daripada situlah Nabi SAW memulakan ibadah tersebut dalam Islam dan menjadi simbol para ulama. Mana-mana ulama daripada zaman Umayyah, Abbasiyah, Turki, Uthmaniyah, masing-masing ada jenis-jenis serban sendiri. Kita tahu apa paling besar sekali Uthmaniyah punya serban lah. Uthmaniyah punya serban besar bakui tu. Hak tu dia punya trademark dia.
Pasal itu adalah mahkota kebanggaan Nabi. Mahkota kebanggaan Nabi SAW. Nah, jadi bukan adat, bukan budaya Arab, memang ibadah. Jadi bila tengok semua orang sama, di mana specialnya appearance ataupun surah Nabi SAW yang bila kita tengok benda tu lain daripada yang lain. Janggut semua orang ada janggut. Kepiau apa, rambut tu warna rambut Nabi kan, rambut Nabi panjang, lepas tu beralun sikit. Ada ramai orang lain yang rambut macam tu. Jadi apa yang special pada Nabi SAW ni? Yang Nabi sendiri design, Nabi sendiri yang minta nak macam ni, ada dua sahaja. Hak lain semua ni apa, kilang made. Manufacturing punya made. Buat secara banyak, jual di pasar. Lepas tu orang pun berkat beli. Design semua sama. Tapi ada dua saja yang Nabi sendiri minta daripada tukang, aku nak macam ni. Ada dua benda. Ada dua benda. Jadi dua benda yang Nabi minta daripada tukang tu, kena faham ni, bila Nabi sendiri minta, maka itu adalah wahyu. Dalam Quran sebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kan. Tidaklah Nabi SAW itu dan nabi-nabi yang lain juga bercakap yantiqu anil hawa, bercakap menggunakan hawa nafsu dia. In huwa illa wahyun yuha. Ianya tidak ada yang lain melainkan semuanya adalah wahyu daripada Allah. Bila Nabi bercakap, Nabi minta, Nabi suruh, itu semua wahyu daripada Allah. Tu kena faham tu. Jadi kalau Nabi pergi kat tukang, aku nak design macam ni, itu wahyu daripada Allah. Ada dua. Yang pertama ni'al tadi tu, capal. Nabi pergi kat tukang, aku nak macam ni. Hang kena buang semua bulu-bulu dia. Pasal dulu depa pakai apa nama tu? Kulit kambing. Ada bulu-bulu halus. Depa biak. Ini adalah adat ketika zaman tu. Yang buat tali tu pun daripada kulit juga, dan masih ada banyak bulu-bulu di situ. Jadi Nabi suruh bagi clear semua, gosok sampai habis. Tak ada bekas-bekas bulu apa. Lepas tu Nabi suruh buat dua qibal, ada dua masuk di situ, dua qibal di situ. Dan bentuk dia pun tajam ke atas macam tu. Nabi yang minta. Itu adalah wahyu daripada Allah. Itu pertama. Yang nombor dua, cincin. Cincin dah masuk ke belum? Ni. Kita panggil khatim. Lepas selipar cincin. Cantik dia susun. Khatim kan kita cop mohor tu, khatam. Kita letak khatam kat situ kan. Khatam tu maksudnya tutup, seal of prophet kalau orang putih kata. Jadi cincin tu Nabi pi kat tukang, Nabi bagi tahu nak macam ni. Nabi siap design lagi. Tulis apa. Dia tulis kat atas sekali Allah, tengah-tengah Rasul, bawah sekali Muhammad. Allah, Rasul, Muhammad. Apa yang Nabi nak bagi tahu? Nabi nak bagi tahu itu ialah cop mohor Nabi. Kalau Nabi buat surat ke apa ke, Nabi akan khatimkan, pakai di jari dan tumbuk surat tu. Nanti akan ada cop nama Nabi SAW. Dan menariknya, Nabi letak nama Allah di atas, Muhammad di tengah, Rasul di bawah. Baca daripada bawah ke atas. Muhammad Rasulullah. Baca daripada bawah, naik ke atas. Pasal apa Nabi susun macam tu? Ini Nabi nak ajak kita semua adab. Nama Allah duduk di atas, nama Muhammad duduk di bawah. Jadi kalau kita punya nama, macam saya Muhammad Zakwan Faiz, saya kena terbalik. Muhammad duduk di atas, Zakwan duduk di bawah, Faiz duduk di bawah. Kalau nak buat khatam yang mengikut cara sunnah. Tapi kita zaman lah tak ada dah. Atas bawah ni kita semua sederek tu. Kan? Abdul Rahim, Abdul apa semua. Kalau nama kita Abdul Rahim,
Abdul tu maksud dia hamba. Ar-Rahim tu nama Allah. Jadi kalau kita nak buat atas bawah, kena bubuh mana dulu? Atas kena bubuh Ar-Rahim, bawah kena bubuh Abdul. Jadi baca daripada bawah naik ke atas, Abdul Rahim. Pasal nama Allah mesti duduk di atas. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi ada orang mempertikaikan pasal kita kena letak Quran tinggi-tinggi, tak boleh letak di lantai. Siapa-siapa yang bisa pergi ke Mekah akan nampak orang-orang Arab ni, depa tak jaga Quran seperti kita jaga. Depa lepas baca depa tak atas lantai. Depa tak atas lantai. Kadang depa bersandar dekat dinding tu, baca Quran, habis baca letak di lantai di tepi. Ya kan? Bila kita tegur, depa marah balik kita. Depa kata tidak ada nas, depa kata. Tidak ada dalil yang Quran ni kita mesti letak tinggi-tinggi ke apa ke. Pasal apa? Pasal dulu mana ada Quran? Zaman Nabi dulu mana ada Quran naskhah tu? Semua Quran dalam hati. Bila Nabi dah meninggal, mai zaman Abu Bakar, barulah Al-Quran tu dijilidkan, dibukukan. Jadi siapa yang ajak hampa Quran tu kena ditinggikan? Siapa yang ajak? Dia pun kata tak ada dalam dalil, tak ada dalam hadis. Ni pok-pok tu, pok-pok belah-belah haluan kiri ni lah. Yang semua benda duk kira nak dalil. Nah, padahal ulama bagi tahu sesuatu yang diputuskan dalam agama ini dia ada 4 peringkat. Dia mesti merujuk pada Quran, lepas tu hadis, lepas tu ijma' para ulama, dan yang keempat qiyas. Kalau dia kata tak ada, saya ikut Quran hadis saja, sesat tu. Senang cerita sesat. Ikut Quran hadis. Dalam hadis Nabi SAW beritahu, aku tinggalkan kamu 2 perkara. Siapa pegang teguh dengan dia tidak akan sesat, iaitu Quran dan hadis. Hang boleh kata ikut Quran hadis sesat? Sesat. Betul. Pasal hang baca satu hadis je. Hang tak baca hadis yang lain yang menyuruh kepada ijma', yang menyuruh kepada qiyas. Sebab tu kita kena ikut ulama. Ulama susun dia ulama tak baca satu hadis, ulama baca semua hadis yang ada, baru simpulkan, buat kesimpulan. Ada satu orang jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, aku ni nak tanya, kalau nak jadi mujtahid, nak jadi pendiri mazhab, nak buat mazhab sendiri ni, dia tanya cukup tak kalau aku mengetahui dan menghafal 100,000 hadis? Imam Ahmad kata, kalla, never ever, impossible, tidak mungkin. Tak boleh. Kita hadis 40 pun kita tak khatam lagi. Jangan kata khatam, jangan kata hafal, khatam pun tak habis lagi. Kan? Sampai hadis 35, ustaz bisa sambung belajar pula. Tak dah nak habis lagi 5. Tu pun mengaji pun tak khatam betul lagi hafal. Ni 100,000. Hafal tahu kan? Dia kata tak boleh. Dia kata kalau 200,000 boleh. 200,000 pun tak boleh. Lepas tu dia tanya 300,000 boleh tak? 300,000 Imam Ahmad kata aqalla tu minimum, paling sikit sekali. Makna kata para ulama yang mendirikan mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki semua ni, depa ni semua 300,000 dan ke atas baru layak mendirikan mazhab sendiri. Makna kata dia dah baca semua hadis yang ada, baru dia buat kesimpulan hak ni macam ni, hak ni macam ni, hak ni macam ni, hak ni macam ni. Kita baca satu hadis, kita buat semua kesimpulan. Nah, pening tu. Dia kata, saya baca dalam hadis, Nabi kata, siapa pegang teguh pada Quran dan hadis, dia takkan sesat. Jadi saya nak pegang Quran dan hadis saja. Ijma' kah dia tolak? No. Kan? Dia tak tengok dah yang lain. Dalam satu hadis yang lain, apa nama dia? Allah hantar. Bukan apa, Nabi SAW hantar satu orang sahabat ni ke Yaman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dihantar ke Yaman. Riwayat sahih Nabi tanya kepada dia, aku hantar hang pergi Yaman ni, lebih kurang lah bahasa kita kan. Dia yang betulnya dalam bahasa Arab lah. Nabi kata, aku hantar hang pergi Yaman ni, kalau ada apa-apa masalah di sana, hang nak berhukum dengan apa? Nak berhukum dengan apa? Dia kata kitabullah, dengan Al-Quran lah.
Tapi wa in lam tajid, kalau hang tak jumpa dalam Al-Quran, nak buat apa? Dia kata sunnah Nabi lah, hadis lah. Tak jumpa dalam Al-Quran, carilah hadis. Lepas tu ada orang Nabi kata, okey, alhamdulillah, bagus hang peluk kan, bagus hang Quran hadis cukup. Tak. Nabi tanya, wa in lam tajid, kalau tak jumpa dalam sunnah macam mana? Bermakna kalau Nabi tanya macam tu, bermakna Quran dengan hadis saja tak cukup. Quran dengan hadis saja tak cukup untuk semua masalah agama. Lepas tu Nabi tanya kepada sahabat tadi, kalau hang tak jumpa dalam Quran, tak jumpa dalam hadis, nak buat apa? Maka sahabat tadi kata, kalau tak jumpa dalam Quran, tak jumpa dalam hadis, aku akan berijtihad. Berijtihad maknanya dia akan menggunakan keilmuan yang ada pada dia, yang dia belajar daripada Nabi, untuk memutuskan hukum. Benda ni macam mana? Dia yang akan berijtihad, menggunakan ilmu dia untuk memutuskan benda ni boleh ke tak boleh, benda ni boleh ke tak boleh. Tak ada ni nas berquran daripada hadis, maka dia akan guna dia punya ijtihad dia. Contohnya ada orang di Yaman, contohnya ada orang bawa mai satu daun tu memabukkan. Jadi macam mana? Hukum tak ada ni, dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada. Maka dia kena guna ijtihad dia. Dia kata, dalam Quran tak ada pasal daun ni, dalam hadis tak ada daun ni, di tempat kami tak ada daun ni. Tapi yang ada dalam Quran cerita pasal arak. Arak ni memabukkan. Pasal apa dia diharamkan oleh Allah? Pasal dia memabukkan, merosakkan akal, merosakkan harta, merosakkan rumah tangga. Jadi kenapa diharamkan? Kerana kerosakan akal. Jadi apa-apa yang merosakkan akal, ianya adalah haram. Dia menggunakan ijtihad dia. Jadi daun tadi tu haram juga. Daun tadi tu haram juga kerana illah dia, maqasid dia, tujuan dia sama seperti arak. Jadi dia diharamkan. Daripada situlah dadah di zaman sekarang ni haram. Pasal zaman Nabi pun ada. Kalau duk kira nak ikut Quran hadis saja, banyak benda halal. Banyak benda halal. Tengok video lucah halal. Tak ada dalam Quran, dalam hadis ada. Kan? Tengok wayang kan, orang perempuan tak buka tak pakai baju apa semua, duk buka aurat, tak pakai tudung apa semua, halal. Pasal apa? Quran hadis tak ada larang pun. Jenuh orang kalau kira lagu tu. Kan? Merempit halal. Tak ada dalam Quran hadis. Kan? Makan dadah apa semua halal. Tak ada dalam Quran hadis. Pasal itu Quran dengan hadis belum cukup. Dia kena kepada ijtihad. Mai pula bila satu orang dia baca hadis tu tadi, dia kata kalau macam tu saya ikut Quran hadis, hak saya tak tahu, saya ijtihad. Dia jadi lagu tu pula. Dah, betul ya dah. Hang baca hadis tu betul ya dah, tapi hang faham salah. Apa yang salah? Betul ya Nabi suruh lagu tu. Tak ada dalam Quran, hadis. Tak ada dalam hadis, ijtihad lah. Betul tak? Ikut macam sahabat tadi. Tu pun tak betul juga, sesat juga. Pasal apa? Yang cakap nak berijtihad tadi tu siapa? Hang pula siapa? Tu dia. Hak bercakap nak ijtihad tadi tu Abdullah bin Mas'ud, dia satu orang mufti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lantik dia sebagai wakil. Mana kata Nabi bukan lantik orang biasa-biasa, orang yang penuh dengan ilmu ni. Dia memanglah layak berijtihad. Nabi puji dia, bagus. Tak ada dalam Quran, carilah hadis. Tak ada dalam hadis, hang berijtihad. Hang layak. Dalam hadis Nabi SAW ada menyebutkan ashabikan nujum fi sama. Para sahabatku umpama bintang-bintang di langit. Ikutlah mana satu, kamu akan berjaya. Makna kata Nabi memberi mandat. Nabi mengiktiraf keilmuan para sahabat, yang mana kita boleh ikut mereka akan berjaya. Jadi bercakap tadi tu sahabat Nabi, mengaji dengan Nabi, tok guru dia Nabi. Lah ni hang siapa pula? Pasal apa hang kata hang nak berijtihad? Hang tak layak pada ijtihad. Tadi baru kita baca kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau nak berijtihad, berapa hadis dia kena hafal? Sekurang-kurangnya 300,000. Baru boleh berijtihad seperti Abdullah bin Mas'ud tadi tu. Habis tu macam mana? Tadi suruh ikut Quran, suruh ikut hadis. Quran cakap hadis cakap lagu ni salah. Hadis cakap macam ni pun salah. Habis tu apa yang betul? Sebab itulah saya bagi tahu tadi tu, para ulama mazhab dari ni dia baca semua. Lepas tu baru dia simpulkan. Kesimpulan yang dibuat oleh empat mazhab. Empat mazhab. Mazhab Malik, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Ialah yang pertama sekali kita ikut Quran. Kalau tak ada dalam hadis. Kalau tak ada ijma' para ulama.
kesepakatan dulu. Kesepakatan. Para sahabat Nabi lah yang berijtihad. Ijtihad para sahabat Nabi ini menjadi fatwa. Fatwa para sahabat Nabi ini dikumpulkan. Yang mana sepakat? Abu Bakar kata A, Umar kata A, Ali kata A, Uthman kata A, Abdullah Mas'ud kata A, Ubaidullah kata A, Abdullah bin Umar kata A, Abdullah bin Abbas kata A. Semua pakat kata A ni. Semua pakat kata A. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Tapi sahabat Nabi semua kata yang A tu, itu yang betul. Maka itu menjadi ijtihad para sahabat, fatwa secara bersama, menjadilah ijma' nama dia. Hak tu nombor 3 selepas Quran hadis. Hak tu nombor 3. Ikut dulu para sahabat Nabi, pasal depa yang paling layak sekali berijtihad. Dan bila depa sepakat dalam satu benda, hak tu lebih kuat daripada ijtihad seorang-seorang. Ijtihad yang ramai-ramai ni lebih diutamakan. Kalau ada 10 orang, ada 100 orang sahabat, kan? 99 kata A, seorang kata B. Seorang dia kata B. Tapi dia sahabat Nabi. Dia sahabat Nabi, dia layak berijtihad, tapi dia kata B. Jadi kita nak ikut yang mana? Kita ikut yang 999 tadi. Pasal lebih ramai, lebih selamat. Tapi kalau keadaan mendesak, tak boleh nak mengamalkan yang 999, baru kita boleh ambil yang hak seorang tadi tu. Kerana itu pun termasuk dalam nas. Itu pun termasuk dalam perkara yang diijtihadkan oleh para sahabat. Yang penting bukan main daripada kepala kita sendiri. Jadi bila di akhirat Allah tanya, hang buat lagu ni, hang dapat daripada mana? Cakaplah ni, sahabat-sahabat Nabi yang kata, saya ikut saja. Jadi sahabat-sahabat Nabi lah kena tanya, kita tak kena tanya dah. Kan? 999 tu kena tanya. Kalau kita keadaan mendesak, tak boleh kita terpaksa ambil yang hak seorang tadi tu. Allah tanya juga, ambil daripada apa? Ni seorang ni ada. Oh ada tak apa. Tanya hak dia seorang tu. Seorang tu kena tanya. Ni hak 99 tak ambil, hak 1 tak ambil. 1001 hak kita punya. Hak ni siapa punya? Ni saya sendiri yang berijtihad. Sudah. Hang siapa? Hang nak berijtihad ni hang siapa? Masalahnya. Kelulusan hang mana? Kan? Hafal hadis berapa banyak? Quran hafal berapa banyak? Faham tak mutasyabihat, muhkamat apa semua ni? Faham tak nahwu saraf, nak kenal mana alif mana ba ni, kenal tak? Tak tahu. Tak tahu hang ijtihad siapa suruh. Tu kena faham tu. Tu kena faham bagi betul. Sebab tu kita bukan ikut Quran hadis, tapi kita ikut ulama. Kerana ulama mengikut Quran hadis, ijma' qiyas. Jadi kalau ada gerakan-gerakan kata kita ni kena tinggal ni, ulama-ulama ni semua, mazhab-mazhab ni semua merepek, kita kena kembali pada Quran hadis. Hak tu tak betul. Hak tu tak betul. Pasal dia nak mengaji Quran hadis daripada siapa? Kalau dia tidak melalui ulama, dia nak mengaji Quran hadis daripada siapa? Quran dia dengar daripada siapa? Daripada ulama, terpaksa melalui ulama. Hadis dia dengar daripada siapa? Daripada ulama, terpaksa melalui ulama juga. Dia nak mengharamkan ulama nak tulis pada Quran hadis macam mana? Yang membawa Quran hadis itu sendiri adalah ulama. Jadi kena melalui ulama, kena ikut step dia lah. Kan? Bukannya dia boleh terus ikut apa, masuk apa, back to the future ke apa ke, balik ke zaman Nabi, dengar sendiri daripada Nabi, tu tak apa. Tapi dia tak dengar terus daripada Nabi. Dia kena dengar Nabi cerita kat sahabat, sahabat cerita kat tabi'in, tabi'in cerita kat tabi'in, tabi'in cerita dekat ulama. Apa yang nombor 4 tu, apa generasi yang keempat. Generasi keempat cerita kat generasi kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita generasi 14. Hui, jauh kono. Macam mana kita boleh sampai agama ni melalui generasi 13? Bukan generasi 1 tu dia terbang naik kita. Dia mesti daripada generasi 13, 13 ambil daripada 12, 12 ambil daripada 11. Jadi mesti melalui semua tu, mesti melalui semua. Kita jangan sombong. Sebab tu salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah golongan yang datang kemudian mencela golongan yang datang sebelumnya. Tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua grup lah ni yang zahir di akhir zaman. Yang pertama sekali Syiah. Dia mencela orang yang main mula-mula, iaitu para sahabat Nabi radhiyallahu ajma'in. Yang kedua, puak-puak hari tu W tu, Wahabi tu. Depa ni tidak menghina para sahabat Nabi, tapi depa mencela para ulama yang datang selepasnya yang tidak kena dengan fahaman depa. Depa kata ulama-ulama ni semua buat bid'ah belaka. Sampai depa generasi keempat, kelima, keenam. Sampai generasi keenam, depa kata ada muncul satu ulama besar
kan, nama dia Ibnu Taimiyah apa semua, dialah yang mengembalikan sunnah lah, dia buang habis segala yang hak rosak-rosak dilakukan oleh ulama-ulama sebelum ni. Weh, kesian lah Imam Syafi'i apa semua kena habis. Daripada jenis 4, 5, 6 tu semua tak betul dia kata. Main kat satu ni saja, dialah yang membersihkan kembali apa semua sampai kepada depa. Kan, jadi tu mencela golongan yang sebelum-sebelum ni semua. Kita tinggalkan dua kumpulan tersebut, pegang teguh kepada majoriti ahli sunnah wal jamaah daripada zaman Nabi. Macam Imam Syafi'i apa semua tu, mereka ni tabi'in dan tabi'at tabi'in. Tabi'in tu siapa? Anak murid para sahabat. Tabi'at tabi'in siapa? Anak murid kepada tabi'in. Generasi yang kedua dan generasi yang ketiga. Jadi kalau kita ikut mazhab Syafi'i contohnya, kita bukan ikut Imam Syafi'i, kita ikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu kita tak ikut dia, pasal jauh sangat daripada kita. Dia generasi yang ketiga, kita generasi yang ke-14. Macam mana kita nak belajar daripada Imam Syafi'i? Sebab tu kita tidak ikut Imam Syafi'i, kita ikut mazhab. Mazhab ni maksud dia sekolah, sekolah silibus Imam Syafi'i, menggunakan silibus Imam Syafi'i, kan? Jadi yang kita ikut ni semua anak-anak murid dia. Imam Syafi'i ajak pada anak murid dia, anak murid Imam Syafi'i tadi itu ajak pula anak murid dia, anak murid dia ajak pula anak murid dia, sampai pada tok guru kita, tok guru kita ajak kepada kita pula. Dia berterusan, dia punya sanad pengajian dia tu sampai kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sampai kepada para sahabat sampai kepada Nabi SAW. Jadi dalam Quran bagi tahu, yauma yad'u kullu unasim bi imamihim, akan sampai nanti di padang mahsyar satu hari di mana setiap daripada kita akan dipanggil bersama dengan imam-imam kita, bersama dengan guru-guru kita. Ini dalam Quran sebut, kita semua akan dipanggil bersama dengan guru-guru kita. Kalau bersambung sampai Nabi, selamat. Tak bersambung sampai Nabi, habis. Allah akan tanya, hang semayang lagu ni hang ikut siapa? Kena tanya. Saya ikut pengajian dekat surau. Ikut pengajian, okey. Ustaz kena tanya. Ustaz mengajar tu pula kena tanya. Pasal yang lapisan bawah ni lepas dah tanggungjawab depa. Kami mengaji saja, kami mengerti apa. Ada ustaz main mengajar waktu tu kami ikut nah. Hak bawah tu lepas dah. Ustaz pula kena tanya. Ustaz kena tanya, hang belajar daripada mana ni? Siapa yang suruh hang semayang angkat tangan macam ni, letak di sini, baca semua-semua ni? Belajar daripada siapa? Saya belajar daripada tok guru saya. Kena tunjuklah segala sijil apa semua. Kan? Sijil pengajian tok guru atas kita pula kena tanya. Sampailah kepada Nabi SAW, okey, sahih. Sahih. Hampa yang line dia tu semua sahih. Cara solat dia, cara puasa dia, zakat dia, semua sahih. Yauma yad'u kullu unasin bi imamihim. Pada hari itu Allah akan tanya setiap satu sanad-sanad kita. Sebab tu mengaji tak boleh daripada buku. Mengaji tak boleh duduk di rumah buka YouTube. Tak boleh. Dia kena ada guru yang dia menghadap. Supaya ada jawapan di hadapan Allah nanti. Hang ambil agama daripada siapa? Saya ambil agama daripada dia ni. Kalau kita mengaji ikut YouTube saja, saya mengaji daripada ulama ni, Allah akan tanya ulama tu, hang kenal tak dia ni? Aku tak kenal pun, dia ni tak bisa nampak pun. Tak bisa nampak pun dalam majlis aku. Pasal apa aku nak kena ambil tanggungjawab atas dia? Aku nak kena jawab untuk dia. Pasal apa dia tak bisa main pun dalam majlis aku? Aku hanya akan bertanggungjawab kepada murid-muridku sahaja yang datang dalam majlis aku. Tiba-tiba nak kena hari akhirat ni, hari apa mahsyar ni, neraka depan mata. Berapa banyak kita nak ambil tanggungjawab orang? Kan? Anak murid kita ada 100 cukup dah. Letih nak tunggu seorang-seorang. Anak murid kita ada 1000 lah. Ni hak yang duk di pelusuk daripada Perancis apa semua pakat duk mengaku kita anak murid. Hang siapa aku tak kenal. Pasal itulah kena ada dia punya sanad. Kita jumpa dengan guru kita secara berdepan. Nabi SAW dulu pun para sahabat Nabi bertemu depan-depan, baru diiktiraf sebagai sahabat Nabi. Kalau tak jumpa depan-depan, tidak diiktiraf sebagai sahabat Nabi. Contohnya Uwais Al-Qarni, dia hidup di zaman Nabi, dapat Islam daripada sahabat Nabi. Dia duduk di Yaman, Nabi duduk di Mekah dan Madinah. Sahabat mai berdakwah ke Yaman, Islamkan orang di Yaman. Ada satu orang Uwais Al-Qarni ni, dia nak jumpa Nabi, nak menjadi sahabat. Sebab tak pernah jumpa Nabi ni, nak dapatkan pangkat sahabat Nabi tu.
Sebab kena jumpa dulu baru boleh dapat. Tapi dia tak boleh nak pi kerana menjaga ibu dia yang sudah tua. Dia jaga mak dia. Kalau dia tinggal dia habis, siapa nak jaga mak dia? Dia nak bawa sekali takut susah pada mak dia. Kalau lah ni tak apalah, naik kapal terbang, naik kereta apa semua selesa. Kalau dulu naik unta, mak dia dah lah sakit. Stroke ke apa ke, bawa naik unta pula, lagilah patah riuk habis semua ni. Jadi duduk di situ tunggulah mak dia sampai mak dia sembuh ataupun meninggal. Akhirnya mak dia bagi restu lah. Pasal Uwais Qarni ni begitu cinta pada Nabi tapi tak boleh nak jumpa. Mak dia kata tak apalah, Allah akan jaga mak lah, hang pi lah. Sebelum Nabi SAW tu wafat, hang pi lah. Bila jumpa, tak jumpa lagi, rugi. Maka dengan berat hati dia pun pergi, tinggalkan mak dia. Separuh perjalanan nak sampai ke Madinah tu, dapat berita Nabi SAW sudah wafat. Uish, pecah hati ui. Hancur mu hati, kan? Hancur hati nak jumpa kekasih yang dirindui sekian lama. Separuh jalan tak ada nak jumpa, meninggal dah dapat berita. Ui, teriak dah. Jadi dia tu dikira sebagai tabi'in sebab tak pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Dia tak boleh mengaku sebagai sahabat Nabi sebab tak pernah jumpa. Jadi kita tak boleh mengaku murid kepada mana-mana guru kalau kita tak berdepan dengan dia. Kerana agama itu disampaikan secara berdepan, secara dada ke dada, depan ke depan. Talaqi, dia panggil talaqi. Liqa' tu maksud dia pertemuan. Itu kata talaqi kitab tu. Talaqi itu daripada perkataan liqa'. Liqa' tu maksud dia bertemu. Kalau tak bertemu, tidak dikira. Baik, tak baca-baca pun hadisnya. Jadi satu ni'al, satu lagi cincin. Itu yang special pada Nabi SAW. Atas sebab itulah dua simbol keagungan Rasulullah ialah simbol capal dan simbol cincin Nabi. Dua logo ni menjadi kontroversi hebat. Ada orang kata terlampau taksub, mengagungkanlah apalah. Sampaikan apa ISIS tu, hak ekstremis tu yang sesat tu, yang duk bunuh orang, sembelih orang. Orang Islam je dia bunuh. Orang kafir dia tak bunuh. Tu pelik tu. Kata jihad kan. Dia jihad bertempat di Syria. Sebelah tu Israel. Tapi dia pergi serang habis semua negara Islam. Nah, kita jadi pening. Hang ni jihad lawan siapa? Dia bunuh orang-orang Islam saja. Israel duduk sebelah dia buat tak tahu. Jihad apa? Macam tu dia pergi bunuh orang dia pun. Sampai ke Filipina tu. Abu Sayyaf pun join mereka. Abu Sayyaf tu mereka berbai'ah kepada Abu Bakar Baghdadi, menjadi pengkalan ISIS di Nusantara. Siapa-siapa nak join ISIS, main dulu buat latihan di Filipina bersama dengan grup Abu Sayyaf sebelum dihantar ke Iraq dan juga Syria. Saya dulu aktif sebab saya aktif ni cakap pasal ISIS. Pasal dulu saya speaker kepada PDRM Bukit Aman. Mereka panggil saya suruh jelaskan pasal ISIS. Merata saya pergi balai-balai polis apa semua daripada utara ke selatan sampai dapat ugutan. Dapat ugut, kena ugut bunuh. Bunuh. Lepas tu bagi tahu polis kata relax dulu lah. Sebab takut keselamatan. Sebab depa pergi kacau kita ke macam mana ke, tak apa, relax dulu. Lepas tu sengap macam tu kan. Kalau ada dulu banyak tangkapan dibuat kerana mula terpengaruh dengan fahaman ISIS. ISIS ni daripada CIA lah, daripada Israel tu sendiri. Israel Intelligence. Mereka ni munafik. Munafik ni kata munafik yang betul-betul munafik macam zaman Nabi. Ada janggut, pakai serban, mengaji Quran hadis, duduk dalam madrasah. Mereka ada pusat pengajian mereka. Kita tanya hukum hakam lebih pandai daripada kebanyakan kita. 4 mazhab semua mereka tahu. Tapi kapiak. Sampaikan orang putih, mereka ada buat satu video, satu filem dokumentari macam mana orang-orang Israel mereka hantar menjadi Arab. Tapi kekal dengan kekafiran dia. Siap jadi imam apa semua lagi di masjid. Banyak di sana. Mereka ni menyusup ke dalam masyarakat orang Islam dan buat grup militan. Kan? Pelik pasal apa? ISIS ni, mereka punya senjata semua senjata Amerika, senjata mahal-mahal. Kenderaan mereka semua mahal-mahal. Toyota, Hilux pun semua ni. Dapat duit daripada mana? Mereka dapat duit daripada mana? Mereka meniaga apa? Jual kurma. Jual minyak Abdul Sauda. Kan? Dalam keadaan Syria hancur pun semua, mereka dapat dana daripada mana?
Lalu bila pengkaji terorisme apa semua, cek link apa semua, tengok pasal duit kalau masuk melalui bank ni semua orang boleh trace, kan? Semua orang boleh trace, kan? Tera di belah kita ni pun apa pencegah rasuah apa semua boleh cari korek habis segala bank-bank kita apa semua. ISIS punya bank takkan tak boleh tahu. Hebat sangat Amerika, Israel apa semua tu kan, konon nak melawan terorisme. Ceklah tengok, duk gaduh cari Osama Laden di mana ni, di mana apa semua. Cek tengok duit mai daripada mana. Kalau tahu duit mai daripada mana, tahulah siapa ada penyumbang. Menyumbang tu pergi tangkap. Pasal apa? Yang kononnya Amerika pegang bank tak boleh buat lagu tu. Pasal apa? Pasal mereka lah penyumbang. Takkan nak tangkap diri sendiri. Tak faham lagi. Mereka yang nak menyumbang. Mereka yang mewujudkan Al-Qaeda. Mereka yang mewujudkan ISIS. Mereka yang mewujudkan Abu Sayyaf. Mereka hantar mereka punya ulama seorang. Dorang 3 orang tu je. Hak lain mereka ambil orang Islam, orang kampung. Hang nak duit, aku bagi duit kat hang. Jom kita buat latihan jihad. Lagi-lagi anak-anak muda yang bersemangat ni. Tok guru saya pesan. Tok guru saya ni dulu mujahidin original dekat Afghanistan. Dia perang dengan Rusia. Umur dia dekat 90 dah lagi. Masa saya main dengan dia umur 80 lebih. Umur dia lagi mungkin 90 dah. Badan duk kuat lagi. Okay. Tekap di jalan. Umur 90 dah. Dia dulu mujahidin lawan dengan Rusia. Originalnya, bukan apa ISIS ke apa. Bukan fake cetak rompak punya. Bukan apa yang ni lah cetak rompak tu, bukan. Jadi dia bagi tahu, dia pesan kat kami, dia kata akan muncul banyak ni apa kumpulan-kumpulan militan yang palsu. Disebut dalam hadis bagi tahu dah. Panji-panji hitam palsu ni akan banyak keluar di akhir zaman, di zaman Dajjal ni akan banyak keluar. Sebab apa? Akan muncul satu kumpulan membawa bendera hitam, ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka ini adalah tentera-tentera Imam Mahdi yang akan menghapuskan apa sistem Dajjal. Dia akan berperang dengan Dajjal. Mereka ni membawa bendera hitam. Jadi pakat-pakat lah kumpulan-kumpulan militan ni semua pakat bawa bendera hitam. Orang kapiang, mereka macam hadis juga. Jadi mereka pun mewujudkan kumpulan-kumpulan bendera hitam yang palsu untuk menarik orang-orang Islam yang jahil, yang tak mengaji kat YouTube saja ni, mai. Ni lah panji hitam yang apa baca lah hadis tu. Mai pakat mai. Al-Qaeda pakai bendera hitam, ISIS pakai bendera hitam, Boko Haram, saya dengar Boko Haram. Depa ni cabang ISIS jugalah. Tapi di Somalia sana. Abu Sayyaf, semua pakai bendera hitam. Semua pakat mengaku kami lah pengikut Mahdi. Kami lah kumpulan militan yang disebut dalam hadis. Tu. Jadi Tok Guru saya pesan akan banyak mai ni. Kumpulan-kumpulan panji hitam yang palsu dah disebutkan dalam hadis. Jadi macam mana nak tahu mana satu betul, mana satu salah? Tok Guru saya dia yang mujahidin tadi tu, Afghanistan tu, dia kata satu ya. Kalau kumpulan tu betul, dia tak akan disebut oleh mana-mana media. Takkan disebut. Dia takkan disebut sebab takut orang pi. Dia takkan memberi free marketing. Dia takkan bagi free marketing. Nak masuk TV 15 saat tu kena bayar 10,000. Nak iklankan produk apa, terlajak laris ke apa ke, nak masuk dalam TV tu 15 saat, 20 saat, 20 ribu, 100 ribu kena bayar. Kalau kita nak ambil billboard dekat highway tu, tu sebulan berapa puluh ribu kena bayar tu. Marketing. Jadi yang pegang media ni semua pokok Dajjal lah. Dia takkan menyebut kumpulan yang sahih. Sebab nanti akan bagi free marketing, orang Islam pakat join, jadi kuat kumpulan yang sahih tu. Jadi yang akan disebut oleh media semua kumpulan yang salah. Jadi dia kata yang hang dengar di TV tu semua tu adalah CIA punya dia lah. Senang. Memang sungguh. Jadi tak usah duk kena muhung, dia kata. Tak usah duk kena muhung. Bila kita duk tengok, memang pening kepala orang. ISIS dia pun duk sembelih orang Islam. Pasal arahan diberi daripada Israel sana. Hampir bunuh ni. Pasal apa? Dia tak ikut hang punya fahaman. Bunuh dia. Bunuh orang Islam belaka. Jadi kena hati-hati. Jadi puak-puak ni semua depa duk kata tak apa? Saya nak cerita pasal bendera depa. Bendera ISIS tu dia tulis di hitam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lepas tu ada cop khatam Nabi tu. Ya, design dekat surat yang Nabi tumbuk tu.
Ada Allah, Muhammad, Rasul. Allah, Rasul, Muhammad. Terbalik. Allah, Rasul, Muhammad. Jadi baca daripada bawah, Muhammadur Rasulullah. Bendera ISIS menggunakan logo tu. Jadi fitnah kepada logo tu. Menyebabkan orang Islam bila pakai logo tu kena tangkap. ISIS tu. Padahal benda tu daripada Nabi. Cok mohor tu masih ada disimpan. Dia punya cincin tu dah tak ada dah, dah hilang dah. Cincin tu jatuh dalam dalam telaga di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Tapi surat yang Nabi cok dengan cok mohor cincin tu masih ada bela. Ada di Turki apa semua tu, surat yang diberi kepada Rom dan Farsi. Baik. Jadi cincin ni'al, dua tu special, dijadikan simbol yang mulia kepada Nabi SAW. Jadi para ulama suka menyimpan bentuk capal dan juga bentuk khatam Nabi tadi tu, cincin Nabi tu. Cincin Nabi tu adalah bentuk yang special pada Nabi SAW, yang bila kita tengok kita akan ingat pada Nabi SAW. Jadi para ulama mengambil berkat daripadanya dan bertawassul dengannya dan berdoa kepada Allah melaluinya. Berdoa kepada Allah melalui keberkatan ni'al Nabi, melalui keberkatan Nabi punya cincin dan sebagainya. Dia ada satu lagi yang special, tapi itu bukan bahan, bukan barang. Yang tadi tu barang, cincin dengan selipar tu barang yang kita boleh buat. Ada satu lagi tanda IC. IC yang menunjukkan Nabi itu Nabi, iaitulah khatamun nubuwah yang muncul di badan Nabi dekat belakang. Di belakang tu kita dah masuk dah bab yang pertama-tama dulu. Yang bentuk dia berubah-ubah. Sekejap bentuk dia bujok macam telok, sekejap bentuk dia bulat di atas, tajam di bawah. Sekejap bulat betul. Sekejap para sahabat tengok ada bulu-bulu halus di sekeliling. Kadang ada sahabat meriwayatkan kata nampak ada tulisan. Kadang ada sahabat nampak bentuk tiga segi. Bentuk segitiga, bentuk piramid tu. Kan? Ada tulis perkataan-perkataan tertentu. Jadi para ulama bagi tahu khatamun nubuwah di belakang Nabi ni dia hidup dan sentiasa berubah-ubah. Dan bila Nabi SAW meninggal, khatamun nubuwah di belakang Nabi ni hilang. Itu tanda Nabi wafat. Yang meriwayatkan hadis tu Asma binti Abu Bakar, anak pada Abu Bakar. Masa tu semua orang duk orang kata jadi kaku. Nabi ni meninggal ke tak meninggal ke? Umar radhiyallahu anhu bawa keluar pedang. Siapa kata Nabi meninggal, aku pancung kepala dia. Nabi tak meninggal lagi. Nabi ni pindah atas langit je, macam peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi semua orang tak tahu Nabi meninggal ke tak meninggal. Siapa nak abang ada apa? Wahyu dah tak boleh nak turun. Nabi duduk terkaku depan apa? Macam mana nak buat? Nak uruskan macam mana? Nak bagi mandi ke tak bagi mandi? Sebab para Nabi ni, mereka ni hidup. Mandi jenazah untuk orang mati. Kena mandi ke tak kena mandi? Kapan macam mana? Jadi semua jadi keliru, tak nak buat apa. Jadi ketika itulah Asma binti Abu Bakar bagi tahu, lah ni kita nak cek Nabi hidup ke tak hidup. Kita cuba cek tengok khatam nubuwah Nabi di belakang tu ada ke tak ada. Betul ke idea tu? Depa pun cek. Cek tengok belakang hilang. Mana betul-betul meninggal dah. Meninggal dah. Jadi tu khatamun nubuwah. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok ada poster dia buat khatamun nubuwah bentuk tiga segi tu, sirru antal mansur. Pergilah mana kamu nak, kamu akan dibantu oleh Allah. Itu perkataan yang diriwayatkan oleh para sahabat yang dia baca dekat belakang Nabi. Ada juga la haula wala la ilaha illa wahdahu la syarikalah. Ada juga perkataan-perkataan itu. Jadi ada beberapa bentuk khatamun nubuwah yang diriwayatkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang tu benda kita tak boleh buat lah. Benda kita tak boleh buat. Tapi kalau ni'al dengan cincin kita boleh buat. Tapi untuk cincin ada larangan daripada hadis Nabi untuk buat cincin seperti Nabi. Tapi ulama bagi tahu itu larangan di zaman Nabi, supaya orang tak memalsukan dokumen. Nabi buat cincin tu untuk cop surat-surat rasmi. Untuk bagi tahu ini daripada Nabi. Cop mohor, macam cop mohor di raja, istana negara. Kalau kita tiru benda tu kita buat di kedai, kena tangkap. Kena tangkap, kena denda, kena penjara apa semua. Kita cop JPM, Jabatan Perdana Menteri kan, tu kena tangkap.
Pasal itu cop mohor. Jadi cop mohor Nabi zaman dulu siapa buat kena tangkap. Kena dilarang oleh Nabi SAW. Tapi ulama kata zaman lah tak ada masalah dah. Pasal cop mohor tu dah tak ada, Nabi pun dah tak ada, semua tak ada. Kalau kita cop dekat mana surat pun tak laku surat tu. Tak laku. Hantar pergi dekat presiden apa Amerika kan, ada cop daripada khatam Nabi, tak laku dah. Pasal Nabi SAW dah wafat. Jadi dan apa cincin tu pun dah hilang. Jadi boleh ulama kata zaman sekarang kalau kita nak buat cincin tu untuk simpan sebagai salah satu sunnah Nabi SAW yang menggunakan desain tersebut. Baik, kita bacalah satu hadis buat berkat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad ibn Mani' qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Isa ibn Tahman qala akhraja ilaina Anas ibn Malik na'laini jardawain lahuma qibalan faqala haddatsani Thabitun ba'du an Anas annahuma kanata na'lai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isa bin Tahman menyatakan pernah satu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah mengeluarkan kepada kami sepasang selipar yang tidak berbulu. Ni yang saya bagi tahu tadi tu, dia bagi clear tu, dekat kulit tu bagi clear, tak ada bulu. Dan menggunakan dua kibal seperti yang saya tunjuk contoh tadi. Kemudian Thabit memberitahuku bahawa menurut Anas kedua selipar itu adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita baca hadis yang 78. Hadis pasal selipar Nabi ni panjang, banyak. Baik, 78 dah tu. Itulah. Duk sembang lemah kan. 1 minit. Baik, jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bolehlah berhenti sampai dekat ni saja. Dan sebelum kita beransur pergi, dianjurkan kita sembahyang 2 rakaat sembahyang isyraq ataupun sembahyang duha. Disebutkan dalam hadis siapa-siapa yang keluar daripada rumah dia di waktu pagi untuk solat berjemaah, kemudian dia duduk dan mengingati Allah sampai matahari terbit segalah. Makna kata terbit segalah tu, ulama kata zaman sekarang ni ulama kata 15 minit selepas syuruk. Lebih 15 minit apa? Lebih 15 minit dah masuk matahari terbit. Nabi SAW beritahu siapa yang sembahyang 2 rakaat dia akan dapat pahala haji umrah yang mabrur. Jadi kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah, surah Wal-As, dan kita pergi haji. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu